Takaful ni halal ke haram? Jom kita tengok siapakah ulama yang mengeluarkan fatwa mengenai takaful ini harus atau mudah untuk kita faham dihalalkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga korang yang melihat video ini mendapat manfaat. Kalau korang dapat manfaat, korang tolong share, save, komen, like, sebar-sebarkan. InsyaAllah kali ni kita belajar sedikit siapakah ulama yang mengeluarkan fatwa yang mengharuskan takaful ini halal. Okey, kalau kita tengoklah cara kerja ataupun jalan kerja atau implementasi takaful ini berjalan. Kalau kita tengok kaji-kaji, dia lebih kurang macam insurans je. Cuma dia tukarkan kepada bahasa Arab. Cuba korang tengok. Kita bagi bayaran. Okey, kita bayar ataupun kita bagi sumbangan. Takaful menggunakan tabaruk. Okey, tabaruk. Apa itu tabaruk? Tabaruk ini adalah akad tabaruk, iaitu sedekah, infak, sumbangan, hadiah, taun, charity, donate dan sebagainya lah. Okey, kalau konsepnya. Okey, kalau kita memberi sumbangan, adakah kita mengharapkan balasan? Cuba korang fikir. Okey, jadi korang yang masuk takaful ni, kan, korang yang menyumbang dekat takaful ni, korang masuk takaful disebabkan nak menyumbang, nak bagi sedekah ataupun disebabkan benefit-benefit yang diletakkan oleh syarikat takaful. Okey, cuba kita tengok. Cuba kita cek balik. Insurans meletakkan satu harga. Lepas tu benefit dia sekian. Betul? Kita bayar insurans. Okey, dia akan bagi package A, package B, package C dan macam-macam lagi. Sama jugalah dengan orang kata yang hibah yang dilakukan oleh takaful ataupun khairat kematian. Jadi, takaful juga meletakkan satu amount yang ditetapkan oleh takaful. Sumbangan sekian, benefit sekian. Package A, package B, package C. Kata sumbangan, betul tak? Jadi, kalau sumbangan ni kita boleh bagi berapa saja, dan kita nak bagi tak perlulah dipaksa untuk beri setiap bulan. Bila kita bagi satu jumlah duit yang ditetapkan setiap bulan, sedangkan perkara itu belum lagi berlaku, maka hukumnya adalah gharar. Sebab apa? Sebab kita meletakkan duit pada benda yang belum lagi berlaku. Tak tahu sama ada akan berlaku ataupun tidak. Betul tak? Kita letak macam ni, mengharapkan macam ni, dia dah jadi macam tu. Lepas tu ada orang masuk bagi sumbangan sekian, kan? Dia ambil kontrak selama 10 tahun ke 50 tahun ke. Lepas tu dalam masa 2-3 tahun dia bayar sekian, dia dapat lebih pada tu. Faham tak? Itu dah jadi riba. Bila kita menentukan satu jumlah sekian, package A, B, C, ianya dah jadi judi. Sama kan dengan insurans? Jadi apa beza dia? Okey, jom kita tengok siapakah ulama yang menghalalkan ataupun yang mengharuskan takaful ini. يوسف القرضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية على الكتاب والسنة.
وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة. وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم. Ulama ini adalah Syekh Yusuf Qaradawi, iaitu mufti besar Qatar yang belajar di Al-Azhar. Yang belajar di Al-Azhar. Dia juga ulama Al-Azhar dan dialah yang mengeluarkan fatwa. Jom kita tengok siapakah dia. Yusuf Qaradawi ni dia adalah ahli Freemason. Korang boleh tengok dia rapat dengan orang-orang Yahudi. Korang lihatlah gambar beliau. Dan begitu juga dia punya guru-guru dia yang lain. Guru-guru dia yang lain juga ahli Freemason. Kita boleh tengok siapakah guru-guru dia. Cuba korang lihat. Guru-guru beliau adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani, merupakan ahli Freemason. Ahli Freemason yang bersekongkol dengan Yahudi. Itulah yang membuatkan Turki Utsmaniyah ataupun negara kita lah sebagai orang Islam. Khalifah kita, inilah antara punca-puncanya jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, disebabkan banyaknya ulama yang bersekongkol dengan Yahud dan Nasara. Siapakah anak murid dia? Anak murid beliau adalah Syekh Muhammad Abduh, yang hari ni kebanyakan ulama kita merujuk kepada Syekh Muhammad Abduh ini. Jadi beliau juga adalah ahli Freemason. Saya dah tengok, saya dah letakkan semua keterangan macam mana guru dia Syekh Jamaluddin Al-Afghani ni menghantar surat kepada Freemason. Dan di-reply oleh Freemason, dan Freemason menjadikan dia adalah ketua. Dan terus bersambung dengan anak-anak murid dia, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Sehingga kan Freemason menaikkan beliau menjadi mufti besar. Dan begitu juga dengan anak murid beliau, iaitu Syekh Muhammad Rashid Rida. Dan bersambung sampailah kepada yang hari ini yang menghalalkan cukai, riba, Islamic Bank tu dihalalkan, kan, disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh mereka-mereka ini. Dan juga begitu juga dengan takaful, yang mirip-mirip seperti insurans tapi diislamikkan. Cuma cara dia bukanlah cara Islam yang sebenar. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Bukti-bukti dah banyak dah ni, kan? Jadi sebab tu hari ni apa-apa pun kita kena tengok siapakah ulama yang kita follow. Kata Yahud dan Nasara ni, sebab apa mereka memilih Universiti Al-Azhar? Sebab apa? Bahan rujukan orang Islam di dunia ini. Begitu juga dengan ulama kita, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kita, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa sama seperti yang dikeluarkan oleh dari Mesir, iaitu Al-Azhar. Itulah permainan Freemason, permainan Yahud untuk menyesatkan orang Islam. Jadi mereka dah nampak dah, sebab 300 tahun sebelum ni Mesir ini tidak dikenali sebagai tempat rujukan. Tapi apabila mereka buat satu plan yang besar, sehingga menjatuhkan khalifah terakhir kita, maka inilah mereka menjadikan mufti-mufti ini sebagai bahan rujukan dunia Islam, dunia moden, Islam sekular. Maka inilah yang terjadi pada setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh negara kita. Jadi fikir-fikirkan, kalau video ini bermanfaat, tolong sharekan, supaya apa? Supaya ramai lagi Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayat. Ini sebagai asbab je. Yang bagi semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tolong share, like, komen, dan korang jangan lupa share video ni. Dan kalau video ini bermanfaat, tulis komen bermanfaat.
Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.